lah basic kias. Okey, kita tengok yang tidak disepakati ni. Kita bagi tahu lah masdar ni supaya, sebab bila kita masuk dalam perbincangan isu nanti, kita tidak terikat hanya dengan menggunakan 4 sumber ni sahaja. Sebab kita akan menggunakan juga sumber-sumber yang tidak disepakati ni untuk bila bincang isu nanti, kan? So kalau boleh lihat, boleh faham kat sini, alhamdulillah. Kalau tak boleh, balik rujuk balik. Senang kalau lepas ni bincang, kita dah tahu dah apa istisna ni, Brother ni koyo lah. Istisna kan. Contoh kan. Okey. Istishab. Okey, kita pergi satu-satu. Saya buat contoh, kemudian saya bawa masuk, kemudian saya buat contoh lah macam dulu, insya-Allah. Okey. Istishab ni mudahnya ialah tak payahlah bagi masa Arab. Mudahnya ialah mengekalkan hukum sebelum ini sama ada isbat ataupun nafi. Mengekalkan hukum yang sebelum sama ada isbat ataupun nafi. Contoh contoh apa? Okey, contoh. Contoh pertama biasalah wuduk. Kita buat contoh banyak sikit mungkin boleh faham. Contoh wuduk. Kita dah ambil wuduk sebelum maghrib. Bila kita solat maghrib, kemudian nak tunggu sembahyang isyak. Dan nak sembahyang isyak, kita rasa syak. Kita rasa syak. Kita ada wuduk lagi ke tak? Ada wuduk lagi ke tak? Jadi kita ada kaedah lain yang menyebut apa? Asyad al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak menghilang, la yazulu bisyak, tidak dihilangkan dengan syak. Maksudnya apa? Bila kita dah yakin, yang kita yakin sekarang ni apa? Kita dah ambil air wuduk sebelum maghrib. Yang kita syak apa? Kentut. Contoh, buang angin. So, syak ini tidak membatalkan keyakinan kita bahawa kita dah ambil wuduk. Jadi kita kekalkan kita di dalam keadaan suci daripada sebelum maghrib sehingga ke sekarang ini. Itulah yang dinamakan istishab. Mengekalkan hukum yang sebelum sama ada isbat. Dalam masalah ni kita isbat lah. Kita isbat bahawa kita dah ada wuduk. Kita isbat sama ada kita dah ada wuduk. Faham kan istishab? Kita mengekalkan hukum yang sebelum sama ada isbat ataupun nafi. Jadi dalam masalah wuduk ni isbat lah. Kita menetapkan bahawa kita dah ada wuduk. Lagi satu contoh, contoh orang yang musafir, kemudian dia tak jumpa air, dia pun bertayamum. Kemudian dia solat. Tengah dia solat, rakaat 3 contoh, tiba-tiba ada orang jerit dekat hujung kampung, ada air. Ada air. Adakah dia kena batalkan solat ataupun dia teruskan? Apa? Kita dah bagi contoh pertama tadi. Dalam masalah ni apa? Teruskan atau batal? Teruskan. Sebab? Teruskan. Okey. Teruskan. Tapi khilaf lah. Ada yang kata kena batalkan. Tapi kalau kita nak bagi contoh istishab, ialah kita teruskan solat ini walaupun kita dah tahu ada air. Kalau kekerasan, air. Kalau dah ada, kena air. Tapi dalam masalah ni kita istishab. Kita kekalkan hukum kita dah sah solat kita tadi dengan tayamum itu sehingga akhir solat. Tak perlu kita batalkan. Okey. Faham kan? InsyaAllah. Kemudian yang kedua, istihsan. Istihsan ialah meninggalkan tarku qiyas al-khafi, tarku qiyas al-jali ila qiyas al-khafi. Meninggalkan kias yang jali, yang jelas kepada kias yang khafi. Apa maksud kias jali, kias khafi? Kias jali ialah ma yatabadar fi zihn, Maksudnya kias jali, benda pertama yang kita nampak bila kita proses kias tu, benda pertama yang kita nampak itulah kias jali. Benda yang mula-mula kita nampak tu, itulah kias jali. Maksud kias khafi, ma la yatabadar illa bita'ammul. Maksudnya benda kias yang digunakan selepas dia tengok lama lagi. Proses tu, dia tengok lagi benda yang ada di belakang tu. Nampak tak? Setakat ni faham? Tak faham, kita tengok contoh. Contohnya ialah, contoh bila
seseorang bersumpah. Kita ada bab sumpah dalam fiqh. Kalau budak fiqh dah ambil fiqh aiman. Dah ambil fiqh aiman. Betul tak? Dah ambil. Okey. Siapa pergi fiqh? Fiqh aiman kita ada fiqh sumpah. Aiman. Fiqh aiman daripada yamin sumpah. Okey. Dalam fiqh sumpah dia ada satu masalah. Contoh dia kata, aku bersumpah aku tidak akan masuk rumah. Contoh, aku bersumpah aku tidak akan masuk rumah. Orang tak tahulah ini kenapa kan. Contoh, adalah isu sebelum ni dia kata aku bersumpah aku tidak akan masuk rumah. So, bila kita kata masuk rumah ni, termasuk juga ke masjid. Termasuk juga ke masjid. Sebab kita kata baik tu dia kata aku tidak akan masuk semua rumah. Contoh, semua rumah termasuk juga ke Baitullah. Kalau kita kata kias jali kat sini termasuk Baitullah. Yang mula kita nampak, bila kita kata aku tidak akan masuk semua rumah, maksudnya semua rumah kan? Baitullah, Baitul Muslim. Contoh. Baitul Ridwan, Baitul Redha. Bait macam bait lah ada kan? Bait. Okey. Aku tidak akan masuk semua bait. Ada termasuk juga ke Baitullah. Kias jalinya yang pertama kali kita nampak ialah termasuk Baitullah. Tapi kias khafinya tidak masuk. Sebab apa? Kita tak amal lagi. Kita tengok lagi. Rupanya adat manusia, uruf manusia tak sebut Baitullah tu bait. Aku nak pergi rumah, aku nak pergi bila kita kata rumah, kita tak itlak kata masjid. Bila biasanya orang akan sebut bila pergi masjid dia akan cakap masjid. Dia tak cakap bait. Aku nak pergi Baitullah. Contoh tak ada. Jangan poyo sangat. Biasa orang pergi haji cakap macam lah. Pergi haji tu lain cerita lah. Ni masalah masjid. Okey. Kias khafinya masjid tak termasuk. Jadi orang ni kena pergi sembahyang masjid lah. Contoh. Faham? Kias khafi, kias jali tadi. Faham kan? Faham tak faham? Faham Aku tak faham. Okey. Kita tak masuklah pembahasan ulama' terima tak terima ni. Dulu dalam sangat kan. Payah pula kan. Kemudian masalah. Tak apa, kita tinggal je. Masalah ni kira tajuk besar lah kan. Masalah ni kita ada masuk juga maqasidus syarak, masuk juga hifzuddin, hifzul mal semua tu. Hajiyat, daruriyat, tasniat tu. Nanti. Kemudian kita yang keempat saduz zara'id. Saduz zara'id ni aku masuk sad ni tutup. Sad ni tutup. Zara'id ni jamak kepada zari'ah. Jalan lah bila jamak. Okey. Maksudnya saduz zari'ah ni tutup jalan. Dia tu dari segi bahasa lah. Dari segi istilah menutup jalan-jalan yang membawa kepada perkara yang haram. Menutup jalan-jalan yang membawa kepada perkara yang haram. Maksudnya jalan tu bukan haram, membawa kepada benda haram. Contoh apa? Contoh tanam anggur haram? Tak haram. Tapi tanam anggur jual kat kilang kasbah. Boleh ke tak boleh? Haram. Tapi tanam anggur tu bukan haram. Dia wasilah untuk jual tanah ni. Tapi untuk menghalang, contohlah kawasan tu kilang kasbah, memang dia tanam sebelah kilang kasbah. Takkanlah orang tu tak jual kan, contoh kan. Okey. Jalan untuk jalan. Contoh yang dibawa antaranya ialah pada zaman Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik masa tu pemerintah zaman Bani Abbas. Imam Malik sempat Bani Umayyah dengan Bani Abbas. Dia ujung Umayyah, kemudian dia masuk Bani Abbas. Masa zaman Imam Malik, khalifah masa tu dia minta pada Imam Malik, Imam Malik, aku nak kembalikan Kaabah ni kepada bentuk asal yang Nabi Ibrahim bina. Macam kita tahulah Kaabah ni pembinaannya asalnya bukan bentuk yang sekarang ni. Maksudnya dah berapa kali
berlaku perbaikan, repair lah. Zaman Nabi Ibrahim tu, dia pintu atas tanah ada dua, pintu keluar belakang, dan bentuknya bukan petak.